Ramadan semakin hampir kepada penghujungnya dan ini bermakna bahawa Hari Raya semakin hampir. Hari Raya merupakan hari perayaan yang diraihkan oleh umat Islam setiap tahun apabila tibanya bulan Syawal. Oleh hal yang demikian, kami cuba membawa anda mengimbau atau mengenang kuih-kuih legend dan kuih yang sudah semakin pupus ditelan zaman. Mana tahu, masa raya nanti korang nak beraya di rumah jiran atau kawan, korang taklah tertanya-tanya kalau terjumpa kuih ni. Tat nanas. Tat nanas merupakan sejenis kuih yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Malaysia. Kuih ini diperbuat daripada tepung dan jam dan ia cukup terkenal di negara Malaysia, Brunei dan Singapura. Pada kebiasaannya, tepung adunan yang digunakan adalah tawa kerana intinya manis. Bagi kuih tat nanas, ia mempunyai inti yang diperbuat daripada jam nanas. Selepas dough adunan tersebut menjadi agak lembut, dough akan diuli dan dicanai dengan penggolek bergigi bagi membentuk tekstur bergigi. Selepas dicanai, jam nanas akan diletakkan di tengah dan adunan dough tersebut akan digulung agar jam terletak di tengah-tengah adunan. Selepas itu ia dipotong menurut ukuran yang dikehendaki. Sebagai hiasan akhir, kuning telur akan disapu pada bahagian atas bagi memberi warna kuning keemasan. Saiz kuih tat nanas ini biasanya dianggar semuat satu suapan agar mudah ia dimakan. Sesetengah orang meletakkan tat nanas dalam kumpulan biskut raya disebabkan penggunaan dough atau tepung pada kulitnya. Biasanya kuih tat nanas dibuat hanya pada musim perayaan seperti Hari Raya dan kurang laku pada waktu biasa. Batang buruk. Kuih batang buruk merupakan salah satu kuih yang cukup popular di Malaysia dan akan muncul terutamanya ketika musim perayaan. Kuih ini disediakan dengan campuran tepung gandum, tepung beras dan tepung kelapa dan telah diuli dan dibentuk seperti sebuah silinder, seterusnya akan diisi dengan kacang hijau yang telah digoreng. Kemungkinan nama kuih ini berasal daripada rupanya yang kelihatan seperti batang kayu yang buruk. Kuih batang buruk ini adalah popular di seluruh Malaysia. Ia banyak dibuat dan ada dijual di mana-mana sahaja pada musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha dan tidak perlu ditempah lebih awal. Kuih batang buruk sangat diminati di kalangan golongan muda dan tua sebagai makanan harian kerana ia merupakan sejenis kuih yang manis. Tepung kacang hijau yang digunakan bagi menyalut bahagian luarnya juga enak rasa yang memakannya dan mudah lerai menyebabkan seseorang itu ralik ketika memakannya. Kuih bangkit. Kuih bangkit merupakan kuih tradisional yang diperbuat daripada tepung gandum dan tepung sagu. Kuih bangkit merupakan satu kuih yang cukup unik kerana keenakannya apabila dimakan, ia akan larut di dalam mulut anda dan akan terasa rangup sekiranya dikunyah. Tepung ubi dan tepung sagu diayak bersama dengan serbuk penaik, kemudian gaulkan sehingga sebati. Masukkan santan, telur dan gula dan dipukul sehingga kembang. Masukkan tepung ke dalam adunan santan sedikit demi sedikit sehingga menjadi dough. Terapkan dengan acuan. Bakar dengan suhu yang sederhana sehingga masak. Kuih ini amat manis dan menjadi tarikan dan kegemaran kanak-kanak. Namun, mesej yang tersembunyi di sebalik namanya yang tidak ramai orang tahu ialah kita hendaklah bangkit daripada masa lalu dan memaafkan orang lain ketika Aidilfitri. Biskut semperit. Kuih biskut semperit ini pasti akan ada setiap kali perayaan Aidilfitri. Kuih ini dihasilkan dengan campuran tepung gandum, tepung jagung, tepung kastad, mentega dan gula. Bahan-bahan tersebut dicampur dan diadun sehingga sebati dan dimasak sehingga menjadi kuning keemasan. Paling syahdu, bila membuat kuih ini, anda memerlukan satu tekanan yang perlu diberikan kepada acuan untuk pastikan adunan keluar. Peritnya membuat kuih ini akan terubat apabila anda dapat melihat adunan yang keluar dari acuan itu berbentuk bunga. Ini secara langsung akan membuatkan hati anda berbunga-bunga. Kemudian diletakkan pula sepotong kecil buah ceri merah di tengah. Memang jadi, selari dengan namanya, biskut ini akan memberikan anda rasa yang perit apabila anda tidak sempat merasakan biskut ini kerana seseorang telah pun menghabiskannya. Kuih makmur.
Walaupun kedengaran seperti kuih ini berasal daripada negeri Pahang Darul Makmur, tetapi kuih ini lebih terkenal di negeri-negeri jirannya iaitu Kelantan dan Terengganu. Kuih ini merupakan sejenis kuih kering berbentuk berbola agak bulat diperbuat dari ramuan tepung gandum, telur, minyak sapi atau butter dan berintikan kacang tanah bergoreng atau badam dan sebagainya di dalamnya. Kuih makmur berasal dari kuih ma'amol yang popular di Timur Tengah, berkemungkinan dibawa oleh orang-orang yang mengembara atau menuntut di Timur Tengah dan disesuaikan dengan cita rasa dan bahan-bahan tempatan yang lebih mudah diperolehi seperti kacang tanah, berbanding resipi asal yang memerlukan kurma, kacang walnut atau pistachio sebagai inti. Kuih makmur ini popular di Malaysia dan dijual secara meluas terutama pada musim perayaan. Ia amat lazat, mudah dihasilkan dan harganya juga berpatutan. Bagi generasi budak-budak baru naap BBNU, korang mungkin tahu makan je kuih raya kan? Biasalah generasi korang generasi coklat dan cheese. Yang tadi tu adalah kuih raya yang selalunya wajib ada sejak zaman dahulu. Seterusnya ini kami akan kongsikan pula kuih raya yang semakin pupus ditelan zaman. Kuih-kuih ini sebenarnya adalah kuih warisan bangsa sejak turun-temurun. Pada perkongsian kali ini, kami akan imbas kembali kuih-kuih legend ini. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang pertama kali dengar. Tapi kuih ini bukan hanya sekadar legend, tapi rasanya boleh sampai menjilat jari. Putu kacang. Kuih putu kacang biasanya menggunakan kacang hijau sebagai bahan asas. Ia bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat Cina, ia juga dibuat oleh masyarakat Melayu. Ia selalunya dihidangkan dalam majlis keramaian atau perayaan besar masyarakat Malaysia. Cara pembuatannya agak unik pada ketika dahulu kerana tiada perkakasan yang moden dan lengkap. Untuk membuat kuih putu kacang, kacang hijau yang digunakan sebagai bahan utama akan ditumbuk menggunakan penumbuk kayu yang dikenali sebagai lesung kaki. Itu kaedah tradisional bagi menghancurkan kacang tersebut. Bagi kaedah moden, anda boleh menggunakan mesin pengisar untuk menghancurkan kacang. Kaedah tradisional tersebut makin ditelan zaman dan alatan tersebut juga sukar ditemui sekarang kerana jarang sekali digunakan. Hanya generasi terdahulu sahaja yang masih menggunakannya sebagai alatan untuk memasak. Dalam penyediaan kuih ini juga, kacang hijau yang dikisar tidak menghasilkan rasa yang lebih enak dan akan kelihatan lebih kering berbanding penyediaan dengan menumbuk menggunakan lesung. Biskut dam. Sekali nampak, macam korang boleh bermain dam dan catur kat biskut ni kerana bentuknya. Biskut dam ni jika dibuat dengan kaedah yang betul dan mengikut cara penyediaan yang tepat, ia akan menjadi sangat rangup dan enak. Kalau korang inginkan biskut mudah dibentuk dan rangup, korang perlu masukkan doh bancuhan biskut ni ke dalam peti sejuk selama beberapa minit. Ia menjadi sedikit rumit kerana penyediaannya perlu mengasingkan dua bancuhan doh yang berbeza iaitu doh vanila dan coklat. Ia bagi menghasilkan dua warna yang berlainan supaya menjadi seperti papan dam. Kepingannya agak besar dan pastikan ketebalannya juga bersesuaian bagi mengelakkan biskut menjadi terlalu tebal. Kuih karas. Kuih karas ini biasanya terkenal di negeri utara Malaysia terutama di Kedah. Ia selalu dihidangkan ketika musim perayaan Aidilfitri dan sentiasa dicari-cari oleh tetamu yang berkunjung ketika majlis rumah terbuka. Teksturnya yang rapuh dan rangup membuatkan ianya juga digemari oleh kanak-kanak. Kuih ni merupakan kuih tradisional yang dihasilkan menggunakan tepung beras dan bentuk yang terhasil adalah jaringan halus seperti bihun tetapi sangat rangup dan manis kerana digoreng dalam minyak yang banyak. Acuan kuih karas ini khas untuk menyediakan kuih ini sahaja dan digorengkan sehingga warna keemasan lalu diangkat dan dilipat menjadi bentuk seperti kipas. Kuih suji. Kuih suji ni merupakan antara kuih tradisional yang sering dihidangkan ketika musim perayaan. Kuih suji sangat lembut dan rapuh mudah cair di mulut membuatkan ia sangat diminati oleh kanak-kanak. Teringat zaman kanak-kanak dahulu, pergi je beraya rumah saudara mara, mesti ada je kuih suji terhidang atas meja. Cuma sekarang ini orang jarang dah nak buat. Jadi, kalau anda tertiba teringat zaman-zaman beraya dulu kala, bolehlah anda mencuba sendiri untuk dihidangkan kepada tetamu yang datang berkunjung ketika beraya. Batang buruk.
Batang buruk pun rupanya ada dalam kategori ini. Kuih ni tak perlu diperkenalkan lagi, memang hampir semua rakyat Malaysia yang gemarkan kuih akan tahu. Nama yang unik dan rasa yang menarik membuatkan ia juga antara kuih raya tradisional yang popular. Warnanya yang putih dan ditambah pula dengan serbuknya yang manis menjadikan rasanya sebati dan enak sekali. Pastikan bahan yang digunakan dan cara penyediaan adalah betul dan tepat ia bagi memastikan kuih batang buruk dapat dihasilkan dengan jayanya dan mengekalkan rasanya yang rapuh dan serbuknya sebati bersama kulitnya. Kuih-kuih klasik ni adalah warisan bangsa dan perlu dikekalkan. Seerat apapun kemodenan memeluk kita, paling penting kita kena pastikan makanan tradisional tidak dilupakan dan pupus ditelan zaman. Raya kali ni, kalau korang tak ada idea nak buat apa, boleh cuba kuih-kuih yang kami senaraikan ni. Kalau korang dah buat kuih-kuih ni, jangan lupa panggil kami untuk beraya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti kami di channel Nengok TV.